رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وطمئن مسيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sama-sama dapat menyambung pengajian di dalam ilmu tauhid. Pandukan kepada kitab Risalatul Tauhid yang tulis oleh Syekh Umar Yusuf dan Syekh Abdul Ghani Yahya radhiyallahu taala anhuma. Wa nafa'ana bi'ulumihima wa ja'alna minal mukhlisin li qira'atihi. Jadi sampai muka surat 32. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, bersendirian. Tidak berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tempat berdiri zat, dan tidak berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang menjadikan dia. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Tegasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkaya dan tiada berhajat kepada sesuatu, sama ada pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun pada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah lah Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahat yang kembali kepada sekalian makhluk. Dan ia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya dan limpah sihat, belas kasihan, bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya dan tidak sekali-kali menjadikannya mudarat dan menjadikan mudarat kepadanya atas sebab maksiat hamba-Nya. Bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, memerintah, menegah makhluk, itu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa buat amal yang soleh maka pahala itu kepada diri juga, dan barang siapa buat jahat maka balasannya, siksanya itu tertanggung ke atas dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu. Kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu terpulang kepada diri kamu sendiri, kerana dosanya kembali kepada diri kamu dulu. Kata Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala, adalah segala yang mawjud itu jika dibandingkan, dihubungkan daripada sudut memerlukan kepada tempat dan memerlukan kepada sesuatu yang menjadikan dia terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, terkait daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikan dia, iaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkehendak kepada tempat berdiri daripada menjadikan dia, itu ialah segala Arab. Terkait daripada zat tempat berdiri tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala jirim. Terkait daripada yang menjadikan dia dan terkait daripada zat, iaitu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat 32
33 dan separuh. Muka surat 34, penulis-penulis radhiyallahu ta'ala anhum membahaskan tentang sifat yang kelima, sifat salbiyah yang kelima, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi pertama sekali kita perlu faham bahawa sifat kelima ini ialah salah satu daripada sifat salbiyah. Jadi maknanya apabila kita mempelajari sifat ini, mesti ada perkara yang dinafikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apabila kita mempelajari tentang sifat qidam, kita menafikan awal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menafikan, kita mempelajari sifat baqa, kita menafikan penghujung daripada Allah. Jadi sekarang ni bila kita membincangkan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kita menafikan segala bentuk persamaan, segala bentuk persamaan daripada dengan makhluk. Jadi apabila kita mempelajari sifat yang kelima ini, qiyamuhu ta'ala binafsihi, maka mesti ada perkara yang akan dinafikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita membincangkan tentang sifat secara khusus, jadi kita lihatlah pada lafaz yang digunakan. Lafaz yang digunakan untuk menceritakan tentang sifat ini ialah qiyam. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi qiyam ni ialah lafaz Arab. Jadi masyarakat Arab apabila dia menggunakan lafaz qiyam membawa beberapa makna. Antaranya qiyam membawa makna berdiri. Dipanggil intisabul qamah, maknanya tegak badan. Apabila badan manusia tegak, itu dipanggil berdiri, qiyam. Tapi dalam masa yang sama, lafaz qiyam digunakan juga pada makna yang lain, seperti tekun. Tekun membuat sesuatu perkara, fokus di dalam satu perkara. Maksudnya Arab buat ayat, dia kata qama Zaidun bikaza. Zaid tekun di dalam amalannya. Jadi itu tak merujuk langsung kepada makna berdiri, tidak merujuk langsung kepada makna badan tegak ataupun sebagainya. Kerana kerja yang dibuat tadi mungkin dalam keadaan duduk, kerja tu dalam keadaan berlari, berjalan dan sebagainya. Jadi makna pertama qiyam ialah berdiri, maksudnya badan manusia tegak. Kedua maknanya ialah teguh, tekun, fokus di dalam sesuatu perkara. Dan betul ketiga makna yang ditulis juga di dalam kitab, qiyam ni dia membawa makna bersangatan. Maksudnya Arab biasa berkata qamatil harbu ala saq, peperangan berdiri di atas kakinya. Jadi apabila dia kata qamat, maksudnya ulama kata yang dimaksudkan dengan berdiri di situ bukanlah peperangan dah dijadikan kaki, peperangan dah ada kaki, tapi yang dimaksudkan ialah perang menjadi bersangatan sangat, peperangan menjadi sangat kuat. Jadi itu salah satu daripada makna qiyam. Jadi dalam kitab dia beritahu makna salah satu lagi daripada makna qiyam ialah terkait ataupun tidak memerlukan. Itu terjemahan yang keempat. Maksudnya Arab dia menggunakan lafaz qiyam dengan makna al-istighna. Istighna kita faham maksudnya terkait, maha kaya, tidak perlu. Jadi sekarang ni kita faham qiyam tu ada empat makna. Setengah ulama dia kata qiyam bermakna tetap, sabata, maksudnya duduk di satu-satu tempat tanpa bergerak, itu dia panggil qiyam juga. Jadi sekarang apabila kita bincangkan sifat Allah Ta'ala ni, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi yang masalah ni adalah apabila terjemahan. Maksud kitab-kitab Melayu, kebiasaan ni dia akan terjemahkan qiyamuhu ta'ala binafsihi dengan mana berdiri. Jadi kita faham berdiri ni ialah salah satu daripada makna qiyam. Dan di dalam kitab Tauhid Arab, dia kata makna pertama ni tidak dikehendaki. Yang dimaksudkan dengan qiyam di dalam sifat ini, qiyamuhu ta'ala binafsihi ni, yang dimaksudkan dengan qiyam ni ialah al-istighna, maknanya tidak memerlukan. Qiyam tu maksudnya maha kaya. Jadi kalau kita terjemah qiyamuhu ni, kita kata
maha kaya Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri. Maha kaya. Ataupun kita kata tidak perlu Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang lain pada dirinya sendiri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memadai dengan dirinya sendiri, tidak perlu kepada bantuan kuasa di luar. Itu dipanggil binafsihi. Jadi sekarang ni masalah yang berlaku ialah masalah terjemahan. Terjemahan lafaz berdiri. Maksudnya apabila kita terjemahkan qiyam terus menerus dengan makna berdiri, maka kita menggunakan salah satu daripada penggunaan qiyam. Qiyam dengan makna intisabul qamah, maksudnya tegak badan. Tapi kita maklum bahawa apabila ulama membincangkan tentang sifat kelima ni, qiyamuhu ta'ala binafsihi, yang dikehendaki ialah maha kaya. Qiyam ni bermaksud maha kaya, bermaksud tidak perlu Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu tu binafsihi pada dirinya sendiri. Maksudnya ketidakperluan Allah Subhanahu wa taala tu dipandang kepada dirinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada yang lain. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala tu kerana dirinya sendiri kaya. Bukan kerana Allah Subhanahu wa taala tu kaya kerana meminta bantuan benda yang lain. Ataupun Allah Subhanahu wa taala kaya kerana malaikat-malaikatnya buat kerja. Bukan tu dia kehendaki. Dan apabila ulama Arab dia kata binafsihi, dia maksudkan Allah Subhanahu wa taala tu kaya pada dirinya sendiri, tidak memerlukan kepada kuasa luaran, tidak memerlukan kepada perkara-perkara yang nak dinafikan sekejap lagi. Cuma sekarang ni kita perlu faham bahawa lafaz qiyam, walaupun salah satu penggunaannya bermakna berdiri, tapi apabila dimasukkan di dalam buku tauhid, makna berdiri tidak dikehendaki. Berdiri dengan mana badan tegak di atas kaki itu tidak dikehendaki langsung. Bahkan ulama tauhid apabila dia syarah, dia akan terus kata qiyam bermaksud tidak memerlukan. Ini terjemahan tu kita kena tulis sedikit di bawah. Berdiri itu kita letaklah di mana-mana pun, kita kata terjemahannya sebenarnya ialah tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu, ataupun maha kaya. Maha kaya itu lebih senang kan. Qiyam ni kita terjemahkan dengan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita terjemahkan dengan cara itu, kita kata qiyam ni bermaksud tidak memerlukan. Jadi sekarang ni kita nampaklah apa yang dipanggil sebagai sifat salbiah. Kerana sifat salbiah ni kita nak menafikan. Qidam tiada awal, baqa tiada akhir, mukhalafatuhu ta'ala tiada persamaan, wahdaniyat tiada berbilang. Jadi bila kita bincang qiyamuhu ta'ala binafsihi, apa yang tiada? Apakah benda yang nak dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita kena faham perkara yang nak dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala tu ada dua yang akan dibincangkan sekejap lagi lah. Jadi terjemahan tu yang penting. Qiyam, walaupun selama daripada dahulu sampai sekarang kita belajar berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri bersendirian. Tapi kita kena faham terjemah berdiri. Terjemah berdiri bagi lafaz qiyam tidak berapa tepat. Bahkan terjemahan tersebut mudah mengelirukan dan menyukarkan pemahaman. Padahal sifat ni qiyamu ta'ala binafsi ini tidaklah susah. Maksudnya apabila kita pelajari sedikit demi sedikit, ia boleh difahami. Tapi terjemahan tu yang mungkin menyukarkan pemahaman pelajar. Sebab tu bila syarah, dia terus kata tidak berkehendak. Tidak berkehendak ni ialah terjemahan qiyam. Yang kita kata qiyamuhu ni, terjemahan yang paling tepat tu ada tidak berkehendak. Jadi kita faham, kita sekarang ni sedang menafikan kehendak. Apabila kita bincang qiyamuhu ta'ala binafsih, kita sedang menafikan, menolak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada, pertama, tempat berdiri, dan kedua, tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Itulah dua benda yang dinafikan. Maksudnya dalam sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ni, perkara yang dinafikan ada dua. Kalau kita bincang sifat baqa ataupun qidam, perkara yang dinafikan satu. Qidam hanya menafikan awal, baqa hanya menafikan akhir, mukhalafatu ta'ala lil hawadith hanya menafikan persamaan. Tapi apabila kita bincangkan qiyamuhu ta'ala binafsih, ada dua perkara yang dinafikan. Pertama, keperluan kepada tempat,
Dan kedua, keperluan kepada mukhassis. Istilah Arab ni dia panggil mukhassis, yang mengkhususkan ciri-ciri. Tapi dalam buku ni dia kata menjadikan, kepada sesuatu yang menjadikan dia. Jadi sekarang ni kita pandang pada manusia lah. Untuk memahami sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ini, senangnya kita mandang kepada alam semesta yang kita ada. Jadi sekarang ni sekiranya kita melihat mana-mana makhluk memerlukan kepada tempat. Maksud kita kata Zaid berada di Malaysia, Zaid berada di Shah Alam, Zaid berada di masjid. Itu dia panggil tempat. Jadi pertama sekali yang nak dinafikan, tempat yang dipanggil sebagai tempat wujud, tempat duduk dipanggil. Tempat duduk ni dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada tempat. Itu pertama. Jadi sekarang ni masalah tempat ni dia ada satu lagi pemahaman, dan ni pemahaman yang lebih penting. Dan yang pemahaman kedua ni, tempat yang dimaksudkan bukan tempat duduk. Macam contoh macam ni. Apabila kata saya melihat warna biru, warna dipanggil sebagai sifat ataupun dipanggil sebagai arah, sifat. Jadi warna dia memerlukan kepada tempat wujud. Warna dia tak perlu duduk atas kerusi, tetapi warna dia memerlukan kepada tempat wujud. Kenapakah warna perlu kepada tempat wujud? Kerana warna ialah sifat. Jadi sekarang ni apabila kita bincangkan qiyamuhu ta'ala binafsihi, maksudnya penulis nak memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat yang memerlukan kepada tempat untuk wujud. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah seperti warna biru, bukanlah seperti rasa manis yang perlu duduk pada gula. Bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi seperti rasa masam yang duduk pada sesuatu benda yang masam. Maksudnya dia nak beritahu bahawa Allah Tuhan yang kita sembah ni ialah zat. Allah Subhanahu wa ta'ala ni ialah zat yang wujud sendiri. Bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala ni satu sifat yang meresap kepada benda yang lain. Jadi sebab tu dia kata, bila kita kata qiyamuhu ta'ala binafsihi ni, pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kepada tempat duduk. Itu pendapat pertama. Lepas tu pendapat kedua dia kata, dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak perlu kepada tempat wujud, sebagaimana warna biru perlu kepada dinding untuk wujud di situ. Sebagaimana sekarang ni manusia ni dia mempunyai sifat hidup. Sifat hidup tu dia duduk pada jasad manusia. Jadi sifat hidup dia perlu kepada tempat untuk wujud. Sifat hidup dia tak boleh duduk berawang-awangan tanpa tempat, tak boleh. Dia mesti duduk pada satu zat. Jadi sekarang ni kita perlu faham, Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah satu jasad yang perlu kepada tempat duduk di atas arash, di tepi langit, di bawah langit, di atas bumi. Itu semuanya mustahil. Dan kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat. Tuhan yang kita sembah ni ialah zat, dan dia bukannya sifat. Cuma sekarang ni dia nak bagi tahu Allah Subhanahu wa ta'ala ni jangan sekali-kali diiktiqadkan sebagai sifat yang menumpang kepada tempat yang lain. Jadi sekarang ni untuk nak lebih faham, dia sebab akidah yang salah, seperti akidah Nasrani. Salah satu daripada kumpulan Nasrani, puak Kristian ni, dia beriktikad yang Allah Subhanahu wa ta'ala ni ialah sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala ialah sifat yang meresap turun kepada Nabi Isa, bersatu dengan Tuhan. Jadi Allah tu dipanggil sebagai sifat, meresap turun ke dalam Nabi Isa, maka bersatulah Tuhan dengan manusia. Jadi pemahaman sebegini yang nak ditolak. Apabila kita bincangkan qiyamuhu ta'ala binafsihi, kita nak menafikan yang Tuhan kita sembah ni ialah seperti sifat-sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Allah Tuhan yang mempunyai zat tersendiri. Cuma bila kita belajar sekejap lagi, zat Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Cuma kita beriktikad Tuhan yang kita sembah ialah zat yang mempunyai sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat semata-mata. Bahkan Allah tadi ialah zat yang mempunyai sifat. Jadi sekarang ni bila kita baca, apabila kita belajar qiyamuhu ta'ala binafsihi, pertama sekali yang nak dinafikan ialah tempat duduk.
Maksudnya mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai tempat duduk. Tapi ulama kata penafian tempat duduk ni telah difahami sebelum ini. Maknanya apabila kita belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tidak sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, secara automatik kita faham daripada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada tempat duduk. Jadi ulama kata tidak perlu kepada tempat duduk ni dinafikan dua kali. Satu, daripada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tidak sama Allah dengan baharu. Kerana yang memerlukan tempat duduk ni hanya makhluk. Makhluk yang berjasad, mempunyai isi padu. Kita saja yang memerlukan kepada tempat, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, tempat sebagainya. Jadi menafikan tempat duduk bagi Allah Subhanahu wa taala ni daripada Allah Subhanahu wa taala telah dinafikan kali pertama dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi apabila kita belajar semula qiyamuhu ta'ala binafsi, maha kaya Allah Subhanahu wa taala tadi, ulama kata maha kaya Allah taala daripada tempat duduk ni juga. Jadi penafian tempat duduk ni diulang dari dalam dua sifat, mukhalafatuhu ta'ala dan qiyamuhu ta'ala binafsi. Cuma sifat qiyamuhu ta'ala binafsi ini dia tambah satu lagi pemahaman. Maksudnya menafikan Allah Subhanahu wa taala perlu kepada tempat untuk wujud sebagaimana sifat. Maksudnya jangan sekali-kali kita faham Allah Subhanahu wa taala seperti warna. Allah Subhanahu wa taala tadi seperti bau-bauan. Allah taala tadi seperti benda halus yang meresap. Allah Subhanahu wa taala tadi tidak berdiri sendiri, bahkan perlu menumpang kepada tempat lain. Itu yang perkara yang nak dinafikan kedua daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Kerana yang kedua ni menafikan yang Allah Subhanahu wa taala bukan sifat, menafikan Allah Subhanahu wa taala bukan sifat yang qadim, yang ini tidak dapat dinafikan oleh mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Maknanya apabila kita bincang tidak sama Allah dengan baharu, kita hanya menafikan persamaan antara Allah dengan baharu. Tapi apabila kita bincangkan sifat, kita nak kata Tuhan yang kita sembah bukan sifat. Jadi kita kena faham sifat ni ada dua. Sifat ni satu dipanggil sifat yang baharu, seperti warna biru, warna merah, warna hijau, itu dipanggil sifat yang baharu. Jadi sekarang ni kita nak bagi tahu Allah tidak sama dengan sifat yang baharu. Allah tidak sama seperti warna yang melekat di dinding, apa lagi sebagainya. Dan kita nak tahu juga yang Allah tadi tidaklah sifat yang kalau diandaikan sifat tu qadim, nescaya Allah bukanlah sifat yang qadim. Jadi sifat yang qadim menafikan Allah Subhanahu wa taala ialah sifat yang qadim. Penafian ini tidak ada di dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maka suatu ulama tauhid dia kata perlu ada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Kerana pertama sekali kita nak menafikan yang Allah Subhanahu wa taala bukan sifat. Bahkan Tuhan yang kita sembah daripada kita beranak sampai hari ini, Tuhan tersebut ialah zat yang mempunyai sifat. Dan dalam masa yang sama kita nak bagi tahu bahawa kita menafikan Allah Subhanahu wa taala tadi sifat, sama ada sifat tersebut sifat yang baharu yang dinafikan juga dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadis, ataupun kita kata sifat tadi ialah sifat yang qadim. Yang itulah yang sebenar-benarnya dinafikan oleh sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi maksudnya ulama kata segala yang baharu ni ada dua. Apabila kita bincang benda baharu, dia ada dua. Satu sifat dan satu lagi zat. Allah tidak sama dengan kedua-dua. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bukan sifat baharu dan bukan zat baharu. Apabila kita bincangkan sesuatu yang qadim, qadim pun ada dua juga. Satu dipanggil sifat yang qadim dan satu lagi dipanggil zat yang qadim. Jadi sekarang ni penulis nak bagi tahu Tuhan yang kita sembah ni ialah zat yang qadim. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah bukanlah sifat yang qadim. Cuma yang kita perlu faham ni Allah Subhanahu wa taala ni ialah zat. Zat yang mempunyai sifat yang qadim. Jadi kita menyembah zat. Jadi namanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita bincangkan qiyamuhu ta'ala binafsihi, difahami daripada situ pertama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak memerlu kepada tempat duduk. Kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada tempat wujud. Sebagaimana warna, bau, rasa, panas, sejuk, dia perlu kepada tempat untuk wujud. Maksudnya mustahil kita kata saya melihat biru, lepas tu tak tahu apa yang biru, dia kata tak ada, saya hanya melihat
merah saja, saya hanya melihat hijau saja, tanpa sesuatu yang hijau, itu mustahil pada akal. Kerana apa saja sifat dia perlu menumpang, apa saja sifat dia perlu kepada tempat untuk wujud. Jadi apabila kita belajar qiyamuhu ta'ala binafsih, kita meletakkan di dalam diri kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sifat. Allah yang kita sembah selama ini ialah zat. Oleh sebab itu mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala tadi diiktikadkan sebagai sifat yang meresap menumpang pada benda yang lain, sebagaimana yang diiktikadkan oleh sebahagian puak yang dipanggil sebagai Nasrani ataupun puak Batiniyah. Itu perkara kedua. Pertama, kita menafikan tempat duduk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala ni ialah sifat. Sifat semata-mata, tak ada zat. Ini kita nafikan. Kerana sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata sifat bukan zat, nescaya Allah perlu kepada zat yang lain untuk wujud. Jadi mustahil. Kerana memerlukan kepada zat yang lain untuk wujud dipanggil lemah. Dan bahkan kita berintikadnya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi maha kaya. Ini dua perkara yang dinafikan. Perkara ketiga, pertama menafikan tempat duduk. Ingat, tempat duduk. Kedua dipanggil tempat wujud. Tempat duduk ni kita boleh faham pada manusia ni, kita duduk di atas kerusi, meja, masjid, sebagainya, dipanggil tempat duduk. Kedua dipanggil tempat wujud, sebagaimana biru wujud pada kain, sebagaimana hijau wujud pada daun, sebagaimana panas wujud pada api. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kepada tempat wujud. Dengan erti kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sifat, bahkan Allah yang kita sembah ni ialah zat. Ini dua. Dalam kitab dia tulis mahal. Kedua-dua ni diistilahkan sebagai mahallun, tempat. Jadi pertama dia kata qiyamuhu ta'ala binafsihi, menafikannya Allah Subhanahu wa ta'ala memerlukan tempat. Maksudnya kita kena faham, apabila kita baca qiyamuhu ta'ala binafsihi, maknanya maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaya itu daripada apa? Kaya itu maksudnya tidak perlu. Tidak perlu, tidak berhajat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tempat. Cuma bila kita perinci ke tempat ni, dia akan pecah kepada dua. Satu dia panggil tempat duduk. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan si tempat duduk ni telah dinafikan juga dalam mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Kedua, tempat ni dia panggil satu lagi tempat wujud. Sebagaimana warna perlu kepada tempat wujud, kan, panas perlu kepada tempat wujud, itu pun dinafikan. Dengan erti kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sifat. Bahkan Allah tadi ialah zat yang kita sembah. Bukan sifat yang meresap duduk pada Zaid, kan, sifat meresap duduk pada bumi, ataupun sifat menumpang bersatu dengan siapa-siapa, bukan. Itu bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama sekali yang kita baca, tidak berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tempat berdiri. Dalam buku ni dia kata tempat berdiri yang dimaksudkan ni ialah zat. Ni yang nombor dua. Maksudnya tempat untuk wujud. Bila dia kata tempat berdiri ni diistilahkan sebagai zat, maknanya penulis dia kata Allah tidak perlu tempat untuk wujud. Bahkan Allah ialah zat yang wujud sendiri. Cuma tempat duduk ni dia tak cerita di dalam kitab lah, dia cerita di dalam kitab yang lain. Itu pertama, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tempat. Dan yang kedua, dan tiada berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang menjadikan dia. Menjadikan dia ni sini lah, kan. Pertama tempat. Tempat ni dia pecah kepada dua. Satu dia panggil tempat duduk, satu lagi dia panggil tempat wujud. Perkara kedua yang nak dinafikan daripada qiyam dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ni ialah Tuhan yang menentukan. Maksudnya kita menafikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tadi perlu kepada sesuatu yang menjadikan Allah. Dia sekarang ni dia bukan nak cerita menjadikan sangat. Dia istilahnya dalam kitab dia panggil mukhassis. Mukhassis ni maknanya penentu ciri-ciri. Maksudnya kita pegang apa saja di dunia ni. Bila kita pegang pen, kita nampak mukhassis pen. Apa saja makhluk yang kita pegang di dunia ataupun yang kita lihat, apabila kita pandang pada satu makhluk ni, kita akan nampak mukhassis. Mukhassis ni maknanya penentu ciri-ciri. Jadi dalam kitab dia kata, apabila kita pandang kepada pen, dia mesti ada mukhassis. Maknanya sesuatu kuasa di luar yang menentukan ciri-ciri benda ni. Jadi pertama sekali, ciri-ciri yang nak ditentukan ialah sama ada ataupun tiada.
Maksudnya pen ni dia 50% boleh ada, 50% boleh tiada. Jadi kita perlu kepada mukhassis, penentu, yang nak menentukan pen ni ada ataupun tiada. Jadi sekarang ni bila kita pandang kepada pen, kita akan faham adanya mukhassis. Maksud mukhassis ini menentukan agar pen ini wujud. Maksudnya mukhassis ni memilih untuk wujudkan pen ini. Dan betul dalam masa yang sama, pen ni ada warna. Kenapa pen ni tak warna hijau? Kenapa pen ni tak warna biru? Kenapa pen ni tak warna merah? Kerana mukhassis ni, kerana penentu ciri-ciri ni memilih untuk menjadikannya warna kelabu. Kenapa panjangnya 10 cm? Kenapa panjang ni tidak 50 cm, 1 km, 50 km? Kenapa tu? Sebab mukhassis tu. Ada mukhassis yang menentukan panjang pen ini. Itulah yang dipanggil sebagai mukhassis. Maksudnya apa saja yang kita pegang di dunia ni. Maksudnya kenapa pen ni ada di Malaysia? Kerana mukhassis tu meletakkan pen ni di Malaysia. Itu kita pandang pada makhluk. Dari apa saja makhluk yang kita pandang di dunia ni, kita akan nampak mukhassis tu. Kalau kita pandang pada sebab, kalau kita kata pen, kita akan nampak kilang. Kilang pen, manusia yang mereka pen, manusia yang menentukan sifat pen. Itu kita pandang kepada sebab. Tapi kita pandang pada hakikatnya, yang mukhassis sebenar pada pen ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta ni daripada tiada kepada ada. Allah yang mewujudkan bentuk ini, Allah yang mewujudkan warna ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil sebagai mukhassis. Jadi makhluk, kita lah makhluk. Kita makhluk di dunia ni amat perlu kepada mukhassis. Sekiranya Allah tadi tidak menentukan untuk kita wujud, nescaya kita tidak akan wujud. Sekiranya Allah tadi memilih untuk tidak mencipta mana-mana makhluk, maka tiadalah alam semesta ni, tak ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih. Itu dipanggil mukhassis tu. Allah tadi memilih untuk mengeluarkan alam daripada tiada kepada ada. Jadi kita makhluk perlu kepada mukhassis, kerana kita ni amat lemah. Kerana kita ni tidak boleh menghukum sendiri. Tak boleh kita nak mengadakan diri kita sendiri. Maka makhluk perlu kepada mukhassis. Jadi sekarang ni apabila kita bincang qiyamuhu ta'ala binafsih, maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, maha kaya daripada tempat, sama ada tempat duduk ataupun tempat wujud. Kedua, dia nak bagi tahu maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukhassis. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada suatu kuasa luar yang nak menentukan ciri-ciri. Maksudnya nak menentukan Allah tu besar mana, nak menentukan Allah tu umurnya berapa, kan, nak menentukan berat Tuhannya berapa, nak menentukan panjang Tuhannya berapa, itu mustahil. Itulah yang dinafikan daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala, dan maha kaya itu dengan diri ini sendiri, tanpa bergantung kepada bantuan luaran. Dia manusia ni kadang-kadang kita anggap kita ni kaya, kan, kita anggap kita ni mempunyai kekuatan, kita mempunyai pengaruh, kita mempunyai kuasa. Tapi kita kena faham apa saja yang ada pada diri manusia tu, kekuatan manusia, kehebatan manusia, kekayaan manusia, masih lagi bergantung kepada manusia yang lain, kan, masih lagi bergantung kepada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita beriktikad Allah Subhanahu Wa Taala tidak maha kaya, maka pertama, maha suci Allah daripada tempat duduk, maha suci Allah Ta'ala daripada tempat kewujudan. Dan ketiga, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukhassis, ataupun dalam ini dipanggil sesuatu yang menjadikan dia. Kalau kita kata menjadikan dia ni, menjadikan dia ni ialah salah satu daripada tugas mukhassis. Mukhassis ni maknanya penentu ciri-ciri pen. Dia perlu menentukan pen ni ada ataupun tiada. Dia perlu menentukan pen ni panjang ke pendek, kadar. Dia perlu menentukan warna pen. Dia perlu menentukan tempat pen. Dia perlu menentukan arah pen. Ini dia panggil kerja mukhassis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dialah mukhassis yang sebenarnya. Dialah yang menentukan ciri-ciri makhluk. Kenapa kita lahir-lahir tiba-tiba lelaki? Bukan kita ada kuasa nak menentukan anak tu lelaki ataupun perempuan. Jadi bila lahir sejak anak, kita mesti faham, inilah zahirnya iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya terzahirnya takhsis daripada Allah ni, memilih menjadikan ni lelaki, memilih menjadikan ini perempuan, memilih menjadikan ini sehat, memilih menjadikan ini sakit. Kita makhluk tidak boleh wujud tanpa mukhassis. Makhluk tidak boleh wujud tanpa penentu ciri-ciri. Mukhassis tu kalau kita terjemahkan sebagai penentu ciri-ciri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah mukhassis, kerana dialah yang menentukan ciri-ciri makhluknya, dan dia Tuhan yang maha kaya, dan dia tadilah yang layak sebagai Tuhan, maka kita perlu beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu kepada mukhassis.
tidak perlu kepada penentu ciri-ciri. Jadi sekarang ni kita faham ada 3 perkara. Bila kita baca qiyamuhu ta'ala binafsih, tidak perlu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tempat duduk. Kan? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kepada tempat wujud. Dan yang ketiga sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kepada penentu ciri-ciri. Jadi sekarang ni ulama kata antara 3 perkara yang dinafikan ni, sekarang ni dah 3 perkara kita nafikan apabila kita bincang qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu dia panggil salbiah, menafikan. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, menafikan Allah tidak perlu kepada tempat duduk, Allah tidak perlu kepada tempat wujud, kan, sebagaimana warna perlu kepada dinding, dan Allah tidak perlu kepada yang menentukan ciri-ciri dia. Cuma ulama kata daripada ketiga-tiga ni, yang pertama ni, tidak perlu kepada tempat duduk ni, ini telah dinafikan sebelum ini, semasa kita membincangkan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dah dinafikan. Maksud jadi bila kita baca qiyamuhu ta'ala binafsihi, dia berulang. Maksudnya pemahaman yang telah lalu diulang kali kedua. Sama juga dengan nombor 3 ni. Apabila kita bincangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kepada penentu ciri-ciri, benda ni bukan sepatutnya kita faham sekarang. Tak sepatutnya bila kita baca qiyamuhu ta'ala binafsihi barulah kita faham yang Allah tadi tidak perlu kepada mukhassis ataupun tidak perlu kepada pencipta, tidak perlu kepada penentu ciri-ciri. Kerana ulama kata pemahaman ini pemahaman ulangan. Tidak perlunya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penentu ciri-ciri, ini telah difahami daripada sifat apa dia? Al-Qidam. Mana kita semasa kita membincangkan Qidam, mana Allah Subhanahu wa ta'ala tiada awal. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala tiada awal, maknanya tiada kuasa luar yang nak menentukan awal tu. Tiada kuasa luar yang nak menentukan Allah tu bila nak wujud, kan, berapa umur, kan, di mana nak wujud, tak ada. Jadi semasa kita bincang Qidam lagi, semasa kita bincangkan Qidam, sifat salbiah yang pertama tu, di situ sepatutnya kita telah faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu kepada pencipta, tidak perlu kepada yang menentukan ciri-cirinya, tak perlu kepada satu kuasa lain nak menentukan umur ke, nak menentukan tempat jadi ke, nak menentukan sifat badan ke, berbeza dengan makhluknya. Jadi apabila kita bincangkan qiyamuhu ta'ala binafsihi, ada 3 perkara di dalam. 2 perkara telah dinafikan daripada sifat sebelum, telah dinafikan semasa kita bincangkan sifat-sifat sebelum. Cuma ulama kata yang amat dikhawatiri yang tengah-tengah ni, menafikan tempat wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak dinafikan lagi dalam mana-mana sifat sebelum ini. Maka ulama kata perlu diletakkan pemahaman ini di dalam sifat apabila kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mukhalafatu ta'ala lil hawadis tidak menafikan ni tempat wujud. Begitu juga Qidam, Baqa', dia tidak menafikan tempat wujud, terutamanya sifat qadim. Dan apabila kita bincangkan qiyamuhu ta'ala binafsihi tadi, maka pemahaman kita lengkap. Kan, pemahaman kita tentang penafian perkara yang tidak layak bagi daripada Allah tu lengkap. Kita menafikan awal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menafikan akhir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menafikan segala bentuk persamaan dengan baharu, kita menafikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tadi ialah zat semata-mata, bahkan Allah ialah menafikan Allah tadi ialah sifat daripada qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan akan datang insya-Allah kita akan menafikan berbilang-bilang apabila kita membincangkan tentang wahdaniyah. Ini dipanggil sifat salbiah yang 5, yang menafikan perkara yang tidak layak. Maksudnya bila kita bincang sifat salbiah ni, kita masih belum membincangkan sifat yang ada pada zat tu, belum lagi. Kerana sifat yang ada pada zat Allah ialah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, itu di akhir. Cuma bila kita bincangkan sifat nafsiyah ni, kita salbiah ni kita menafikan dahulu. Kita menafikan perkara-perkara yang tidak layak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang kita nak faham ni, qiyamuhu ta'ala binafsihi ni, apa dalilnya daripada Quran? Dalilnya amat banyak. Kita tiap-tiap hari baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum tu maksudnya qaimun binafsihi, qayyumun li ghairihi. Maksudnya qayyum tu maksudnya yang berdiri ataupun yang maha kaya pada dirinya sendiri dan yang mendirikan segala yang lain ataupun yang mewujudkan segala yang lain. Dan kita juga baca setiap hari Allahus Samad, Allah lah tempat pergantungan segala-galanya. Jadi apabila kita beriktikad Allah tempat bergantung segala-galanya, maka mustahil Allah tu pula perlu bergantung kepada yang lain. Maka apabila kita belajar sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ni, kita kena faham dalilnya ialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Maksudnya qayyum tu samalah lafaz dengan qiyam. Kan cuma qayyum tu dia dipecahkan daripada kata nama. Adapun qiyam ni ialah kata terbitan. Dan dalam satu lafaz yang lain kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat bergantung segala-galanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu diberanakkan. Jadi kalau kita bincang tidak beranak, lam yalid maksudnya Allah tidak perlu kepada mukhassis. Boleh faham? So, bila kita bincangkan beranak-beranak, bila kita ada anak, maksudnya anak ni ada bapa. Bapa ni diistilahkan sebagai mukhassis. Bapa ni lah yang menyebabkan keluarnya anak. Jadi nak difahami sekarang, Allah tadi bila kita kata lam yalid, dia tiada bapa. Kan apabila kita kata walam yulad, Allah tadi tidak beranak. Maksudnya Allah tadi tidak memerlukan kepada makhluknya. Allah tak perlu kepada pencipta, dan apabila Allah mencipta makhluk, Allah tidak perlu kepada makhluknya. Itu difahami daripada lam yalid walam yulad. Jadi kesemua ayat-ayat tadi tu akan memahamkan kepada kita sifat yang ditulis di sini, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi kita faham bahawa segala sifat-sifat ni ada dalil. Kan cuma dalil itu kadang-kadang diletakkan di dalam kitab dan kadang-kadang tidak diletakkan untuk memudahkan pengajian. Wallahu ta'ala a'lam wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.